Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finvision YouTube channel di mana kita membahaskan tentang Marvel stuff, Marvel rumors, Marvel theory and everything about Marvel, bro. Right? So, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang klik for this video. Yang mana baru saja tune in ke Finvision YouTube channel. I hope you guys enjoy your time dekat YouTube channel ni. Dan yang mana dah lama dekat YouTube channel ni, aku nak cakap thank you very much dekat korang semua yang support this YouTube channel daripada dulu sampailah sekarang. Untuk ucapkan terima kasih tu, nanti once kita dah sampai 5k subscribers, aku akan buat giveaway Funko Pop, which akan ada 3 lah Funko Pop yang untuk korang semua menangi. Alright, so dalam video kali ni, apa yang aku nak borak adalah berkaitan dengan Korek plot Venom 3 dan everything yang happening in SSU, iaitu Sony Spider-Man Universe sekarang ni lah. Saja nak bagi tahu, dalam Korek plot akan mengandungi banyak teori dan juga daripada comic references, dan the chances untuk benda ni terjadi dalam upcoming film is totally zero. Okay, sebab ni daripada YouTube channel je, dan bukannya aku bekerja dengan Marvel ke Sony ke tak. So yeah, take it with a grain of salt. Apa yang akan jadi, kalau tak jadi kita move on saja. Right, so let's go. Venom yang ketiga. Setakat ni apa yang kita tahu, Venom yang ketiga probably akan muncul di pawagam pada Julai 2024, which is next year lah, dan akan kembalikan pelakon-pelakon yang daripada Venom 2 Let There Be Carnage. Contohnya seperti Tom Hardy akan melakukan watak sebagai Eddie Brock dan juga Venom, Michelle Williams yang akan melakukan watak sebagai Anne Wei-Ying. Lepas tu kita juga ada Stephen Graham yang akan melakukan watak sebagai detektif Patrick Mulligan. Lepas tu kita juga mungkin akan dapat pelakon yang baru dalam filem Venom 3 ini, iaitu Juno Temple. Juno Temple ni kalau korang biasa tengok cerita series Ted Lasso, yes, korang akan kenal lah this character ataupun this actor, dan apa yang dia mampu tampilkan, lakonannya memang sangat-sangat bagus lah. Selain daripada tu, kita juga ada Chiwetel Ejiofor. Aku tak tahu macam mana sebutan namanya. Probably juga akan muncul dalam Venom yang ketiga sebagai watak apa yang tu mungkin ada kaitan dengan apa yang aku akan cakap nantilah. Dan juga untuk pengetahuan korang semua, Venom 3 lakonan Eddie Brock ini probably reported akan menjadi sebuah filem terakhir untuk Tom Hardy sebagai Venom. Okay, setakat itu saja kita tahu. Sama ada, tak tahulah, is it dia akan cari pelakon Venom yang baru untuk MCU ataupun untuk Sony, kita tak tahu lebih tentang detail itulah. Untuk pengetahuan kita setakat ni, untuk Korek plot Venom yang aku buat sebelum ni, the main villain yang akan muncul dalam Venom yang 3 is Toxin. Itu adalah dalam pengetahuan kita. Tapi dalam video ni aku ada ambil scoop daripada insider dan juga ada dapatkan scoop daripada MCU Network My. Okay, so yang mana tak tahu tentang MCU Network My, korang boleh follow dekat Twitter dan juga TikTok, yang mana mereka ni memang sangat-sangat dekat dengan insider, dan probably info-info yang mereka kongsikan ada percentage dan juga ada chances untuk menjadi betul. Okay, so korang semua boleh follow MCU Network My dekat Twitter dan juga dekat TikTok. So apa scoop yang aku dapat daripada MCU Network My adalah mengatakan Toxin is not going to become a villain kepada Venom dalam Venom yang ketiga. Sebab Venom yang ketiga pun sekarang kita tak tahu apakah tajuknya, tapi mungkin akan dinamakan sebagai Venom 3 Little Protector. Little Protector. Sorry, aku tak tahu sebutannya macam mana. Venom 3 ni take place right after Spider-Man No Way Home. Sebab kita tahu dalam Spider-Man No Way Home, dia tersekat dekat satu bar ni. I'm not sure dia dekat mana sebenarnya bar tu, tapi right after that dia telah kembali, dia telah diserap masuk ke dalam universe yang lain lah. So ceritanya dia start after that lah. So daripada MCU Network ni, dia ada cakap that mungkin Venom akan bertemu dengan Spidey. Bukan bertemu lah, dia sedang dalam perjalanan untuk mencari siapakah Spider-Man dalam universe tersebut lah. Dan probably, take it with a grain of salt, akan menjadi Andrew Garfield. Alright, tapi aku tak tahu is this thing is going to happen or not. Nanti aku akan bincang at the end of this video. Selain daripada tu, ada chances, ada villain yang lain yang mampu muncul di dalam Venom yang ketiga ni adalah Orwell Taylor. Orwell Taylor ni, sebelum aku go in depth lah, aku ni sebenarnya fans Spider-Man tau. Tapi aku rasa aku lebih banyak baca komik Venom instead of Spider-Man. Aku pun tak tahu kenapa. Maybe it related to the creator of the symbiote. Tapi itu lain cerita. So Orwell Taylor ni siapa kan? Orwell Taylor ni merupakan ex-general untuk United States Army sebenarnya, yang mana dia ada dendam dengan Venom sebenarnya dalam komik lah. So Taylor ni dia ada 2 orang anak.
Okay, dia ada 2 orang anak, dan kenapa dia ada dendam yang sangat-sangat tinggi terhadap Venom ataupun Eddie Brock ini adalah disebabkan Venom telah membunuh anaknya yang bernama Hugh. Dan misi Taylor ni adalah untuk menentang dan juga membalas dendam kepada Eddie Brock kerana simbiotnya itu, Venom, telah mengambil nyawa anaknya. Dan disebabkan itu Taylor telah membuat ataupun dia ada create satu pasukan ni lah yang dinamakan sebagai The Jury, yang mana The Jury ni memang dia punya dia punya shield itu seakan-akan seperti dalam filem Iron Man yang pertama. Yang tu Iron Man yang pertama di mana suit Iron Man yang besi warna silver tu. Macam tu lah The Jury ni. So adakah kita akan dapat Howard Taylor dalam Venom 3 ni yang kita tak tahu lagi tajuknya apa? Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab ianya berkaitan dengan pelakon yang aku mention tadi, yang aku tak tahu apakah role yang akan dibawa. Mungkin dia akan membawakan satu watak yang dinamakan sebagai Howard Taylor ni lah. Ataupun mungkin dia orang akan pergi basic, pergi kepada satu story yang sangat-sangat basic lah, iaitu memperkenalkan Toxin sebagai main villain kepada Venom 3 Let There Be Carnage. Okay, so despite of that, selain daripada rumours-rumours tu, kita juga ada scoop lain, iaitu Venom right after Spider-Man No Way Home, dia bukannya dicampakkan ke universe asalnya, tapi dia dicampakkan ke dalam universe Morbius. Alright, so Morbius adalah berada di dalam universe yang lain, dan juga Venom berada di universe yang lain pada asalnya, which is aku dah start confused macam which one is true, mana satu yang benar tentang perkara ni. Tapi aku macam damn it boy, Sony messed up again. Okay, so itulah beberapa scoop lah. Instead of Venom jumpa dengan Andrew Garfield, aku rasa korang memang dah familiar dah dengan benda tu. Tapi as for now, kita tak dapat lagi benda tu berlaku even dalam Venom 2 Let There Be Carnage. So aku akan bagi rehat dululah untuk seketika waktu. So itu dia antara scoop-scoop untuk korek plot Venom yang ketiga ni. So sekarang ni aku nak cakap tentang Venom 3 daripada perspektif aku. Alright, this is where the correct plot really started lah. Okay, Venom yang ketiga ni, dengan keadaan kita sekarang yang bercakap tentang multiverse dan sebagainya, it could happen. Dan dia ada relevansi dan juga kaitan dengan multiverse. Aku faham Venom memang ada kaitan dengan multiverse lah. Dan lagi-lagi dia berkait dengan creator of symbiote itself, which is Null, the god of symbiote. Aku memang akan mention this thing sampai mampus selagi cerita ni ataupun karakter pencipta symbiote ni tak muncul dalam live action. Aku tak faham why diorang tak munculkan Null, the god of symbiote. Even okay, kau Sony, kau ada right untuk gunakan Spider-Man, kau ada right untuk munculkan every karakter yang berkaitan dengan Spider-Man, you name it lah, Rhino, Kraven the Hunter, Morbius dan sebagainya. But this villain thing tak akan menjadi kalau dia tak ada Spider-Man. That is the fact of Sony Spider-Man universe sebenarnya kan. So back to the topic, Eddie Brock. Okay, Eddie Brock ni symbiote-nya muncul memang daripada Null. Aku tak tahu if dia nak buat satu origin story yang baru, which benda tu akan menyakitkan hati aku lah kalau dia buat macam tu. Sebabnya aku tak faham kenapa dia choose Sony lah literally. Kenapa Sony choose untuk buat benda yang sama dalam Venom yang pertama, pergi ke Venom yang kedua, pergi ke probably Venom yang ketiga ni. Sebab aku tak silap aku, Eddie Brock pula, Tom Hardy akan melibatkan diri dia dalam penceritaan untuk Venom yang ketiga ni lah. So aku tak faham kenapa dia repeat the same thing tau. Macam dalam Venom 2 Let There Be Carnage kan. Sebenarnya dalam komik, cerita-cerita berkaitan dengan Eddie Brock, cerita-cerita berkaitan dengan Venom ni, dia ada je cerita yang berskala kecil tau, yang mana kau rasa macam this is a small scale of Venom punya story. Macam okay, tapi overall it is just a fine story, dan kau akan rasa entertain bila kau baca komik-komik berkaitan dengan Eddie Brock, walaupun skop cerita tu memang kecil. Tetapi dalam Venom 2 Let There Be Carnage, bila dia munculkan Carnage tu, I wish dan aku expectkan something yang more daripada Venom dan more daripada Carnage. Sebab dia dah masukkan Carnage lah. Dia tak explore character development untuk Venom, dan tak ada. Dia lebih kepada nak develop story. Tapi at the end of that film, dia memilih untuk mematikan watak Carnage dan juga memberi chances dan juga membuka haluan kepada karakter villain yang lain yang bakal muncul, which is Toxin contohnya. Dan aku dapat rasakan satu gambaran macam why Sony kau akan pilih kepada satu penceritaan yang lebih repetitif lagi sekali dalam Venom yang ketiga. And FYI juga, macam tadi aku mention, Venom 3 merupakan filem terakhir setakat ni filem terakhir untuk Tom Hardy sebagai Venom. So aku macam, aku tak boleh fikir, mungkin dia orang boleh replace lah Tom Hardy ni literally. Sebab dalam komik, watak Eddie Brock ni tidaklah sesukar untuk
nak bawa karakter Eddie Brock ni tak adalah macam suka sangat. Tapi why aku macam mengharapkan Venom 3 ni kau bring something lah, bring value kepada audience dan juga kepada karakter-karakter yang muncul dalam Venom yang ketiga. Kalau tak, dia macam just become another wasted story yang Sony buat. Sony ni dia kata kan, Sony Amy Pascal dan sebagainya, dia kata macam nak gain duit. Dia nak gain duit, sebab tu dia dapatkan right Spider-Man, dia nak gain profit daripada Spider-Man. The only benda yang Sony berjaya is dia develop game dan dia juga develop animated story, which is Spider-Man Spider-Man Across the Spider-Verse dan juga Into the Spider-Verse, which is a really really huge success lah. Tapi untuk karakter-karakter live action, semuanya downfall mat. Mobius ke, The Amazing Spider-Man Andrew Garfield ke, semuanya downfall disebabkan poor writing story. Okay, so aku macam, why kau tak buat cerita Venom ni, Venom dan sebagainya, Craven ke, kalau kau nak buat berskala kecil ke, tetapi tulis cerita tu dengan bagus lah dan juga make sense. Sebab bila Venom tu lebih Carnage tu habis, bila Carnage tu mati begitu saja in one film, benda tu buatkan ramai orang marah tau. Bukannya comic reader saja, dan juga orang yang menonton live action pun rasa marah dengan situasi tu. That Carnage ni adalah satu villain yang widely orang tahu apakah kekuatannya dan apakah dia mampu berikan kepada Venom. Dan juga Cletus Cassidy, serial killer. Dia punya psycho, dia punya maniac moment dalam komik is very very good. Tapi dalam live action, it's a mess. So aku mengharapkan, apa harapan aku untuk Venom yang ketiga is for you, Sony, untuk menulis satu cerita yang bagus. Kalau kau nak buat talk scene another villain of Venom pun aku okay, tapi kau kena find a way untuk connected dengan MCU dan dia punya multiverse. Sebab kau dah libatkan Venom dengan multiverse story right after Spider-Man No Way Home. Dan kaitannya lagi bila pencipta kepada symbiote ni it's a multiverse threat dan berlaku dalam komik right after Secret Wars, King in Black bermula selepas tu. So aku macam, come on lah, write a story with kalau small scale pun kau nak buat dengan baik. Kalau kau nak buat big scale pun buat dengan baik, yang mungkin akan makan masa dalam 2-3 filem. So itu dia another scoops dan juga pendapat aku towards Venom 3, yang kita masih lagi tak dapat info yang sahih lah berkenaan dengan Venom yang ketiga. But overall, I hope you guys enjoy this kind of scoop dan take it with a grain of salt saja. Jangan gaduh-gaduh, kita santai saja, right? So I see you guys in the next video for sure. Take care. Assalamualaikum dan bye semua.